Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton-penonton wanita hari ini? Salam penuh inspirasi. Hari ini merupakan 27 Rejab 1442 Hijriah bersamaan dengan sambutan Mak Isra' Mi'raj. 11 Mac 2021 hari Khamis ini. Terima kasih bersama dengan kami sekali lagi jam 12.30 ini bersama saya Farid Ahmad dan juga Fiza Sabjan untuk terus menceriakan hari anda, dan pastinya hari ini satu lagi topik yang cukup menarik untuk mengisi ruang hari kita. Farid Ahmad, saya dah lama tak bersama dengan Farid Ahmad di set kan. Ya, Fiza Farid Sabjahan. sendiri kan, kalau Farid kebiasaannya lah, kalau kita lihat hari ini saban hari kes semakin menurun. Tapi kalau Faharin sendiri sebagai seorang individu, sebagai seorang bapa, sebagai seorang pelakon, kan ada bawa banyak imej ni, apakah antara tanggungjawab-tanggungjawab yang diteruskan oleh Faharin walaupun kalau kita lihat kes positif COVID tu dah semakin menurun saban hari? Okey, soalan ini sangat menarik Fiza, kerana kalau setiap hari bila kita keluar bekerja, bukanlah satu pilihan untuk kita tidak meneruskan kehidupan secara normal, tetapi di dalam keadaan norma baharu. Ini yang saya pernah katakan bahawa cabaran kita sebenarnya kes kita lihat semakin menurun. Dan kalau benar-benar kesemua masyarakat Malaysia ini dapat membuktikan dalam keadaan norma baharu ini, kes itu terus turun, bermakna kita ada sedikit keberjayaan kita itu, dan inilah yang harus kita terus amalkan sehinggalah mungkin semua orang telah divaksin dan keadaan kembali stabil dan selamat. Saya sangat-sangat setuju dengan apa yang Farin katakan. Ini adalah tanggungjawab kita bersama. Betul. Untuk sama-sama kita memastikan kita terus mengurangkan lengkungan COVID-19 ini, walaupun vaksin telah pun sampai, tapi baru fasa pertama yang diberikan kepada petugas-petugas barisan hadapan. Justru ia adalah tanggungjawab kita bersama untuk memastikan sama-sama kita terus mengekang wabak COVID-19 Saya sebenarnya Fiza ini. secara peribadi tak sabar nak tunggu satu hari nanti kita tak perlu lagi pakai face shield. InsyaAllah kita doakan. Dan kalau kita nak kongsikan juga kepada anda, kalau semalam kes positif COVID sebanyak 1,448 kes dan sebanyak 2,137 kes sembuh. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada petugas-petugas barisan hadapan, juga kepada anda seluruh rakyat Malaysia yang sama-sama mengikuti dan juga menjaga diri anda dan juga keselamatan insan-insan di sekeliling anda. Dan apa yang menariknya kan Farid, mungkin ramai juga yang rasa lebih teruja, gembira sebab sekolah pun dah dibuka, aktiviti-aktiviti ekonomi pun dah boleh berjalan seperti biasa. Tapi apa yang paling penting sekali untuk kita terus menjaga diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita. Itu tentang COVID. Baik, kita kembali seperti mana yang Isra' Mi'raj ke 27 Rejab 1442 Hijrah. Okey, satu peristiwa yang kita harus sentiasa memberikan penghayatan sebagai seorang Islam untuk terus meningkatkan, mengimarahkan hari ini sebagai seorang yang dinamakan Islam untuk memahami dan menguatkan lagi iman kita. Di mana kalau kita lihat untuk pada hari ini, di mana ucapan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri mengharap dengan adanya Isra' Mi'raj ini meneruskan penghayatan kita untuk terus berbuat baik dan meninggalkan segala keburukan. Ya, insya-Allah. Dan kebiasaannya pada hari Isra' Mi'raj ni ia akan disambut dengan aktiviti seperti forum lah, ceramah dan juga tazkirah, Fahrin, untuk sama-sama kita memperingati diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita. Dan di kesempatan ini juga sebagai pembuka tirai siaran wanita hari ini, kami akan bersama dengan Ustaz Azam Al-Kankari yang berada di MUA ketika ini untuk sama-sama kita mendengarkan sedikit tazkirah ringkas lah, pengertian apa yang kita perlu faham tentang Isra' Mi'raj ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Fiza, Fahri? Sihat ke? 2F kita sihat ke semua? Ya, Sihat. Alhamdulillah Ustaz Azam. Segak hari ni Alhamdulillah, sentiasa sihat. Bukan hari ni je. Hari tu orang kata saya patutnya mengalahkan Fahrin, tapi itulah itulah kita kan. Tapi saya tengok hari ni ada perbezaan sikit. Ustaz tidak berada dalam kereta. Yes, kita dah ada mini studio. Alhamdulillah. Norma baru. Baik, silakan Ustaz. Silakan Ustaz, kita mulakan. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada Fiza, Fahrin, para penonton. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua? Salam Isra' Mi'raj. Baik, hari ini bila kita cerita tentang Isra' Mi'raj, hari ini 27 Rejab 1442 Hijrah. Ya,
pastinya semua orang tahu adanya peristiwa Isra Mi'raj, tapi ada juga yang tak tahu kan. Tak apalah. Hari ini kita nak berkongsi ilmu, insya-Allah kita akan berbicara tentang Isra Mi'raj ini. Apakah peristiwa Isra Mi'raj ini? Tuan-tuan dan puan, kalau ada Quran di rumah boleh buka surah Al-Isra ayat yang pertama. Buka Al-Quran, tengok surah Al-Isra ayat pertama. Apa Allah Taala kata? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah ila akhir ayat. Ayat pertama. Tuan-tuan dan puan, apa maknanya? Benar kata Allah yang Maha Agung. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari daripada Masjidil Haram yang berada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestin yang kami berkati sekelilingnya hinggalah akhir ayat. Baik, tuan-tuan dan puan, kenapa adanya peristiwa Isra Mi'raj ini? Subhanallah. Kita kena tahu tuan-tuan dan puan ya, 27 Rejab kita tahu Isra Mi'raj ini tahun berapa agak-agak berlaku? Saya nak tanyalah Fiza dengan Fahri, agak-agak tahun berapa yang berlaku? Sajalah nak tanya kan. Ya Ustaz, yang teruskan Ustaz. Tak apa. Teruskan. Sebelum saya menjawab, baik Ustaz teruskan. Kita berkongsi insya-Allah. Ramai orang tahu dia 27 Rejab tapi tak tahu tahun bila. Baik tuan-tuan dan puan, sebenarnya tarikh Isra Mi'raj ni pun banyak pendapat ulama. Tapi kita ambillah yang masyhur tuan-tuan dan puan ya, yang biasa kita ambil 27 Rejab tahun ke-12 kerasulan. Maknanya pada tahun itu setahun sebelum Nabi berhijrah. Tadi kan Fiza kata selamat al-hijrah kan. Dia setahun lepas itu, lepas Nabi Isra Mi'raj, maka setahun lepas itu barulah Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi tuan-tuan dan puan, apa saya nak kongsikan di sini adalah bila mana kita menghayati pada tahun itu adalah merupakan tahun kesedihan Nabi. Tahun kesedihan Nabi. Kenapa berlakunya Isra Mi'raj? Kerana tahun itu adalah tahun kesedihan. Di mana pada tahun yang sama, wafatnya isteri yang Nabi cinta hati pertama Nabi, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Subhanallah. Jadi pada waktu itu wafatnya Sayyidatina Khadijah, maka Nabi sangat sedih pada tahun itu. Dan waktu yang sama juga tuan-tuan dan puan, pak saudara Nabi yang menjaga Nabi, seorang Nabi kanak-kanak, setelah datuk Nabi meninggal dunia, dijaga oleh Abu Talib bin Abdul Muttalib, sehinggalah Nabi berkahwin dan sampailah umur ketika itu, Nabi sangat sedih kerana pada waktu itu meninggalnya bapa saudara Nabi yang sangat Nabi sayang, iaitu Abu Talib. Jadi tuan-tuan dan puan, pada tahun kesedihan itu, maka Allah Ta'ala nak memberikan hidayah, hadiah, memberikan satu jemputan istimewa kepada Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa makna Isra Mi'raj ini? Isra ini adalah perjalanan daripada Mekah ke Palestin, iaitu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestin pada ketika ini, dan Mi'raj pula adalah daripada Masjidil Aqsa itu ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah untuk membawa apa? Mendapatkan tanggungjawab dan juga perintah solat. Ini luar biasa. Dan sebenarnya saya nak kongsikan juga ya, Fahri, Fiza, para penonton semua, saya nak kongsikan hikmahnya. Hikmah Isra Mi'raj ini ada 3 yang saya boleh simpulkan secara ringkasnya. Apa dia? ISI, EC kan. ISI. Apa ISI itu, para penonton? I yang pertama adalah iman. Ya, berkaitan tentang Isra Mi'raj ini, dia adalah berkait dengan iman kita. Kalau kita kira logik tuan-tuan dan puan, memang tak logik. Tetapi bila mana kita berbicara tentang mukjizat Nabi, maka ini merupakan kekuatan iman kita. Isra Mi'raj adalah mengukuhkan iman kita, para penonton. Bila mana nak mengukuhkan iman kita, kita tahu mukjizat ini, Nabi ada banyak mukjizat tuan-tuan dan puan. Antaranya Al-Quran yang kekal hingga hari ini, antaranya bulan sebelah 2, dan Nabi-Nabi yang sebelum ini juga, Nabi Nuh, Nabi Musa juga ada mukjizat. Tetapi antara mukjizat yang agung adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Bagaimana Nabi bersama dengan Jibril dan juga Buraq bertemu dengan Allah SWT dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu ayat yang pertama. S Ustaz, S. Okey, macam ringkas saja kan. Ya. Yang kedua apa dia? Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini untuk mengukuhkan solat kita. Ingat, solat adalah tiang agama. Solat adalah cara kita untuk mencegah daripada melakukan maksiat. Jadi tuan-tuan dan puan, S yang kedua adalah solat, dan I yang ketiga adalah iktibar, iaitu ibrah, mengambil pengajaran. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi dipersembahkan dengan berbagai golongan, berbagai kaum. Ada yang diceritakan tuan-tuan dan puan dan riwayat yang sahih. Ada satu kaum itu, dia gunakan kuku tembaganya, mencakar mukanya, mencakar dadanya. Nabi tanya Jibril, golongan itu, Jibril kata golongan itu adalah orang yang suka mengumpat, orang yang suka menghina orang, orang yang suka mati orang. Sebab tuan-tuan dan puan,
ambil iktibar daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini supaya cukup-cukup lah untuk orang. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Azam Al-Kankari. Okey. InsyaAllah. Iman, solat dan iktibar. Terima kasih Ustaz. Saya sempat borak dengan Ustaz. InsyaAllah. Pagi tadi Ustaz kata banyak, kalau nak tahu lebih banyak pembacaan tentang sirah ni, kita boleh baca kitab Rahiq Al-Maktum. Betul Ustaz? Ya, Ar-Rahi Al-Maktum itu adalah kitab sirah yang muktabar dan juga sangat mudah difahami oleh seluruh orang, insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih hari ini. Alhamdulillah, saya nak ke sekolah dah ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Selamat. cikgu. Okey, dan saya kira perkongsian yang ringkas, mantap dan juga padat tentang Betul. pengertian Isra' Mi'raj ini. Sama-samalah kita ambil orang kata manfaatnya bersama. Okey, kami nak kongsikan sesuatu kepada anda penonton-penonton wanita hari ini tentang jom main buih. Ini Aha. tips ke-52 daripada Lactogrow. Ya. Sebelum ke tips terbaru hari ini, kami berharap tips dan aktiviti yang Lactogrow kongsikan memberi manfaat kepada anda sekeluarga. Tips seterusnya adalah mencipta momen istimewa buat si manja agar membesar ceria. Tip inspirasi Grow Happy nombor 52, jom main buih. Ya, dan kita akan ajak si manja ke laman rumah atau ruang lapang gunakan air sabun yang disediakan oleh mama dan papa pula ajar cara tiup sabun sampai jadi buih-buih yang besar. Jadi aktiviti ini senang tapi mesti masing-masing seronok tak ingat dunia. Jadi senang je. Kita nak bagi si manja aktif dan ceria. Perutnya kena selesa dan sebab itu Nestle Lactogrow dengan probiotik L-Reuteri untuk bantu sistem penghadaman perut mereka. Okey, itu tentang Lactogrow. Sebelum kita nak berkongsi kepada anda penonton wanita hari ini tentang topik yang bakal kita bincangkan bersama-sama, apa kata kita bawa pemerhatian anda untuk sama-sama kita dengarkan dahulu segmen tajaan daripada Richworks. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasbullah bin Awang selaku CEO Hasnuri Sinan Berhad. Saya Nuria binti Zakaria sebagai Director Hasnuri Sinan Berhad. Hasnuri adalah jenama rangkaian produk baju kurung. Kepakaran kami adalah membantu wanita menjadikan baju kurung sebagai pakaian harian untuk tampil ayu dan sopan di samping menutup aurat dengan sempurna. Biasa orang cakap nak mula berniaga ni kena ada kedai. So apa yang kita buat sama je, kita buka kedai dulu. Tanpa ada ilmu apa-apa, kita terus buka kedai dengan bermodalkan masa tu pinjaman masa tu. So alhamdulillah kita jumpa dengan Richworks. So kita belajar dan tambah ilmu sampailah kita ke tahap ni, masih belajar, masih tambah ilmu sebab apa yang kita percayalah dengan ilmu lah yang menentukan pendapatan kita, level pendapatan kita. Tahun ketiga kita berbisnes 2014 sampai 2017 kita break RM1 juta. Alhamdulillah. Dan pada 2018 kita capai 4.3 juta. Selepas kita join Dr. Azizan Richworks, pada 2019 kita dah capai 21 juta Alhamdulillah, dan pada tahun 2020 kita capai 49 juta. So setakat 2021 ni kita dah achieve Alhamdulillah 8 juta ringgit. Untuk peniaga di luar sana yang nak ubah hidup, yang nak kembangkan bisnes, yang buntu macam mana nak mula, kami sarankan anda untuk menyertai program Bina Bisnes Berjaya edisi Nak Ubah Hidup pada 26 Mac sehingga 28 Mac ni anjuran Richworks International. kami percaya dengan ilmu akan menentukan kejayaan anda. InsyaAllah bila anda dah menyertai program Bina Bisnes Berjaya ni, anda akan nampak perubahan dari segi perniagaan anda dan hidup anda, insyaAllah. Kami boleh? InsyaAllah anda pasti boleh. Daftar sekarang di www.binabisnesberjaya.com. InsyaAllah. Kalau mereka boleh, insyaAllah anda juga penonton-penonton bolehlah untuk mengembangkan lagi perniagaan anda. Dan anda semua boleh terus bersama dengan kita kerana hari ini topik kita cukup menarik. Okey, saya suka ni, peka atau leka mengenai enactment jenayah syariah. Fiza. Saya berdebar juga boleh tengok topik ini. Tapi sebenarnya kan Fahri, kalau kita sebut tentang jenayah, mungkin pandangan kita ada berbeza-beza ataupun kita bayangkan sesuatu perkara yang terlalu berat dan sebagainya. Tetapi bila kita nak kongsikan tentang
enactment jenayah syariah ni, apakah yang kita perlu faham, apakah yang didefinisikan sebagai jenayah syariah, siapakah pelaku-pelakunya, Betul. apakah hukuman-hukumannya dan siapakah pula individu-individu yang bertanggungjawab untuk memastikan mereka yang melakukan jenayah ini ditangkap dan Betul. sebagainya. Dan tidak kurang juga mungkin yang keliru dan kurang jelas. Jadi hari ini kita akan perjelaskan dan sebagai sekiranya anda ada sebarang persoalan atau pertanyaan, sila ajukan di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Dan jangan lupa untuk follow. Kami nak berehat dahulu seketika. Ya. Pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Mengingkari pihak berkuasa agama dan mahkamah, menghina agama Islam, melakukan perbuatan sumbang mahram, berpakaian bertentangan dengan jantina, mengajar agama tanpa tauliah dan banyak lagi merupakan jenis-jenis kesalahan yang boleh disabitkan di bawah jenayah syariah. Mahkamah Syariah merupakan institusi kehakiman paling penting untuk memastikan undang-undang syariah dilaksanakan dengan adil dan mengikut undang-undang. Bidang kuasa Mahkamah Syariah ditentukan oleh Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 Pindaan 1984 dan ianya berbeza dengan Mahkamah Sivil. Enactment jenayah syariah dibuat berdasarkan kepada senarai dua perlembagaan persekutuan. Dalam perlembagaan persekutuan, kuasa perundangan tertakluk kepada kerajaan negeri. Apa sahaja isu berkaitan kesalahan hukum hakam agama yang membabitkan orang Islam adalah di bawah kuasa Dewan Undangan Negeri. Semua kesalahan dan hukuman yang disebutkan ini adalah termasuk di dalam konsep takzir yang ditentukan oleh Islam dalam konteks kes-kes jenayah. Justeru, adakah kita peka dengan jenis-jenis kesalahan jenayah syariah? Siapakah yang berkuasa untuk menangkap orang yang melakukan kesalahan jenayah syariah? Baiklah, itu dia tadi laporan ringkas berkaitan topik yang bakal kita bawakan pada hari ini yang memberi serba sedikit penjelasan tentang apakah itu jenayah syariah. Tetapi Fahrin, untuk membahas ataupun untuk kita kongsikan dengan lebih jelas lagi tentang topik yang kita bawakan pada hari ini, kita bersama dengan seorang tetamu yang lebih arif dan juga pakar di dalam talian ketika ini. Kita bersama dengan Datuk Seri Amli Embung, seorang peguama syar'i yang tidak asing lagi bersama dengan kita dalam talian. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih Farid, terima kasih Fiza. Sama-sama. Okey. Baik, Datuk, topik kita hari ini, enactment jenayah syariah peka atau leka. Saya pasti ramai yang keliru, yang perlukan penjelasan tentang isu ini kerana kalau secara umumnya kita tahu sebagai individu yang beragama Islam di Malaysia, kita termaktub di bawah undang-undang ini. Tetapi merujuk kepada jenayah syariah ini, mungkin Datuk boleh terangkan tentang maksud jenayah syariah. Okey, terima kasih Farid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Okey, yang pertama sekali kita nak kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan jenayah itu sendiri. Jenayah ataupun al-jarimah, dalam bahasa Arab disebut al-jarimah, ialah suatu tindakan yang boleh merosakkan, tindakan yang dilarang yang boleh merosakkan tubuh badan, harta atau sebagainya. Jadi, kalaulah perbuatan ataupun tindakan kita yang boleh merosakkan tubuh badan, harta atau sebagainya, maka itulah dinamakan satu jenayah. Yang mana bila ada wujud suatu jenayah yang berlaku, satu kesalahan yang berlaku, maka tentulah ada hukumannya. Baiklah. Itu yang dimaksudkan dengan jenayah menurut hukum syarak. Baiklah, itu penjelasan ringkas tentang apa yang harus kita faham tentang apa itu sebenarnya jenayah syariah, pengenalannya. Tapi Datuk Seri, kalau mungkin Datuk Seri boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton kita bagaimana kita nak faham dan nak tahu tentang apakah sebenarnya kesalahan-kesalahan yang dikategorikan di bawah jenayah syariah ini, Datuk Seri. Okey, dia menurut hukum syarak terdapat beberapa jenis kategori kesalahan jenayah syariah. Okay. Seperti mana yang kalau kita rujuk kepada enactment jenayah syariah yang terpakai di setiap negeri, antaranya ialah kesalahan yang melibatkan
kesalahan di bawah segi akidah. Okay. Kalau di bawah segi akidah ni sebagai contoh, katakanlah kalau dia membuat suatu dakwaan palsu, contohnya dia mengaku bahawa dia adalah Nabi, kan? Dia adalah Rasul. Sedangkan dah tak ada lagi dah Nabi selepas Nabi Muhammad, kan? Tak ada lagi Rasul selepas peniru Rasulullah. Tetapi dia tetap membuat dakwaan bahawa dia adalah Nabi selepas Nabi Muhammad. Maka itu adalah dakwaan palsu, yang mana dakwaan itu memang sememangnya tidak betul dan bercanggah dengan ajaran agama Islam. Maka itulah dinamakan satu kesalahan yang di bawah enakmen jenayah syariah dengan membuat satu dakwaan palsu yang mana dakwaan itu bertentangan sama sekali dengan ajaran agama. Yang itu dari sudut akidah, Datuk Seri. Okey. Ya, betul. Bagaimana pula dengan berhubungan dengan kesucian agama Islam dan juga institusinya? Kesalahan daripada sudut ini pula. Kesalahan kerana menghina kesucian agama Islam ni banyak, okay? Dan saya percaya bahawa ianya adalah suatu perkara yang common, yang biasa. Contohnya tidak menghormati bulan Ramadan, kan? Tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maknanya dia tidak mempunyai sesuatu keuzuran, tak ada sebab yang membolehkan untuk dia tidak berpuasa, tapi dia dengan sengaja, kan, tidak menghormati kesucian bulan Ramadan. Itulah satu kesalahan jenayah syariah. Dia tidak menghadiri ataupun mendirikan solat Jumaat dengan sengaja, contohnya, kan, dengan sengaja tanpa apa-apa keuzuran syar'i, maka itu pun adalah merupakan satu kesalahan di bawah enakmen jenayah syariah. Dia memberikan kuliah, okey, ataupun ajaran agama tanpa mendapat tauliah daripada pihak berkuasa agama, juga adalah merupakan satu kesalahan jenayah syariah. Di bawah kategori menghina kesucian agama Islam, kan? Macam contohnya berjudi, kan, minum arak, itu adalah merupakan satu kesalahan yang melibatkan yang dikategorikan di bawah kita kata menghina kesucian agama Islam itu sendiri. Baiklah. Datuk Seri, ada juga yang sempat bertanya di laman sama Facebook kita, selain daripada jenis-jenis kesalahan jenayah yang telah pun dikongsikan oleh Datuk Seri sebentar tadi itu, ada juga yang bertanya, adakah sebenarnya poligami tanpa kebenaran juga boleh dikategorikan sebagai kesalahan jenayah syariah, Datuk Seri? Okey, kalau poligami tanpa kebenaran, ia sebenarnya di bawah kesalahan enakmen keluarga. Kesalahan di bawah, dia tetap satu kesalahan, tetapi kesalahan tu di bawah enakmen keluarga. Dia bukan di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah. Okey. Baik, yang itu maknanya bukan di bawah jenayah syariah lah. Okey, Ustaz, mungkin Datuk Seri minta maaf ya. Okey, antara tadi yang saya sempat dengarkan adalah mengajar tanpa tauliah, itu juga satu kesalahan. Jadi sebenarnya macam mana kita nak tahu adakah seseorang itu mempunyai tauliah ataupun tidak, dan bagaimana kita boleh melaporkan perkara ini? Okey, satu soalan yang cukup baik. Sebenarnya setiap ataupun sesiapa yang ingin memberikan apa-apa pengajian agama, sama ada di masjid ataupun di surau, mereka mesti membuat satu permohonan. Permohonan di pejabat agama. Jadi daripada situ mereka akan memproses setiap permohonan yang dimohon, dan sekiranya kebenaran diberikan, maka barulah boleh orang yang berkenaan memberikan apa-apa ceramah ataupun bentuk pengajian agama, sama ada secara berkitab ataupun secara ceramah umum berkenaan dengan agama Islam, maka dibolehkan. Sekiranya mereka tidak mempunyai kebenaran daripada pihak berkuasa agama, maka mereka tidak boleh memberikan tauliah, memberikan tazkirah ataupun pengajian bentuk agama tersebut tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu. Maknanya gelaran-gelaran macam ustaz, sayalah guru, sayalah pengajar, itu tak boleh digunakan sesuka hati lah sebenarnya, Datuk Seri. Tak boleh digunakan, betul. Tak boleh digunakan sesuka hati. Mesti mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa agama. Baik, masyarakat perlu tahu ni. Setelah mendapat tauliah, masyarakat perlu tahu. Dan kebenaran ataupun tauliah ni ada beberapa peringkat lah. Ada yang berbentuk ad hoc contohnya, kan? Ada yang berbentuk bersiri contohnya, ada yang berbentuk tahunan. Jadi ada beberapa kategori.
dan permohonan boleh dibuat di pejabat agama sebenarnya. Baiklah, dan kadang-kadang zaman sekarang ni ramai juga yang menggunakan media-media sosial kan Betul. untuk mereka berdakwah. Tadi pastikan kalau kita nak dengar, nak baca ataupun percaya ni, kena pastikan mereka ini Bertauliah. Okey, Datuk Sri, Ya, mungkin betul. kita boleh kongsikan Betul. juga. Mungkin ramai juga yang keliru dan tak tahu ataupun nak tahu pada Ya. hari ini. Kalau kita cakap tentang jenayah syariah ini, kita faham mahkamah syariah. Tapi kadang-kadang ada juga kes-kes yang kita baca. Ada kalanya dalam kes-kes tertentu, setelah dibawa ke mahkamah syariah, kemudian ada pula kes yang itu dibawa ke mahkamah sivil dan sebagainya. Macam mana, kategori bagaimana yang dibicarakan di dua mahkamah ini, dan sebenarnya mahkamah manakah yang boleh sebenarnya kita tahu yang akan mendengar kes-kes tentang kesalahan jenayah syariah ini, Datuk Sri? Okey, ini adalah merupakan satu isu ataupun satu persoalan yang menarik. Sebab bila kita membicarakan tentang jenayah, dalam konteks negara, dalam konteks negara kita perlu faham bahawa kita ada dua sistem mahkamah yang berbeza. Satu ialah mahkamah sivil dan satu lagi ialah mahkamah syariah. Jadi pengalaman saya perhatikan ramai di antara orang kita, orang Islam sendiri yang tidak peka tentang kuasa yang ada sebenarnya di mahkamah syariah. Bahawa mahkamah syariah juga ada membicarakan kes-kes jenayah syariah. Jadi berbalik kepada soalan yang Fiza tanyakan tadi itu, saya percaya bahawa kalau kita lihat dalam keadaan konteks sekarang, berlaku pertembungan bidang kuasa sebenarnya, bidang kuasa. Sama ada sesuatu kes tersebut perlu dibicarakan di mahkamah syariah ataupun perlu dibicarakan di mahkamah sivil. Kalau kes-kes yang melibatkan sivil syariah, kita faham bahawa perkara-perkara yang melibatkan orang Islam mestilah dibicarakan di mahkamah syariah. Contoh macam perkahwinan, perceraian, tuntutan selepas perceraian, kan, tuntutan anak, itu semua mesti pergi ke mahkamah syariah. Tetapi bila melibatkan isu-isu jenayah ataupun kesalahan jenayah ni, ada kesalahan yang boleh dibicarakan di mahkamah syariah dan ada kesalahan yang tak boleh dibicarakan di mahkamah syariah. Contohnya macam baru-baru ni kita lihat kepada satu keputusan daripada Mahkamah Persekutuan, kan, mengatakan bahawa mahkamah syariah tidak ada berbidang kuasa untuk mendengar berkenaan dengan isu liwat, kan, kesalahan liwat. Kerana sebenarnya itu adalah merupakan satu isu undang-undang. Bidang kuasa yang diberi kepada Dewan Undangan Negeri hanya setakat mana yang dibolehkan untuk meluluskan sesuatu undang-undang. Sekiranya sesuatu undang-undang yang diluluskan itu bercanggah dengan kehendak perlembagaan, maka sudah tentulah ianya tidak boleh digunakan ataupun tidak terpakai. Jadi itu merupakan isu persoalan undang-undang. Tetapi banyak lagi kesalahan-kesalahan lain yang sebenarnya boleh dibicarakan di mahkamah syariah. Macam apa yang saya sebut tadi itu, kesalahan di bawah dari segi kategori akidah, menghina kesucian agama Islam, kan. Lepas itu di segi akta tata susila, kan, kesalahan tata susila, berkhalwat contohnya, kesalahan pelbagai. Kesalahan pelbagai ini kadang-kadang saya perhatikan ramai juga di antara kita yang tidak faham ataupun tidak tahu sebenarnya. Contohnya, contoh kesalahan pelbagai ini, kalau kita memujuk seorang isteri, yang bersuami, yang dia suami, kita pujuk dia untuk lari daripada suami dia, itu ada satu kesalahan sebenarnya, kesalahan jenayah syariah. Ataupun kita cuba mengganggu kehidupan sebuah rumah tangga, kita cuba nak pisahkan suami isteri itu adalah satu kesalahan di bawah enactment kesalahan jenayah syariah. Di bawah kategori pelbagai, kesalahan pelbagai. Datuk Seri, adakah juga termasuk dalam kategori pelbagai ini, termasuk dengan campur tangan mak mertua, ipar duai dan sebagainya? Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan juga kepada para penonton. Kadang-kadang kita hanya tengok pada satu kes yang besar, kita rasakan itu satu jenayah, tetapi ada juga kes-kes yang kita lihat kecil ataupun terpencil yang juga sebenarnya memberi kesan yang besar terhadap institusi kekeluargaan. Apa tindakan yang boleh dilakukan jika mereka ini terbabit ataupun dianiaya melalui jenayah tersebut, Datuk Seri? Sebenarnya campur tangan pihak ketiga, tidak kira sama ada bapa mertua, abang ipar ataupun sesiapa, kan, pihak ketiga yang cuba untuk memporak-perandakan sebuah rumah tangga, maka itu dikatakan satu kesalahan. Kesalahan di bawah enactment jenayah syariah, di bawah kategori kesalahan pelbagai.
Jadi sebab itulah jika sekiranya ada campur tangan pihak ketiga yang cuba untuk meruntuhkan rumah tangga ni, maka pihak yang berkenaan bangsa boleh membuat aduan ke pejabat agama, bahagian pendakwaan, mendakwa bahawa ada pihak ketiga cuba untuk mengganggu rumah tangga mereka. Baik. Dan daripada situlah pejabat agama akan membuat tindakan. Dan satu lagi merupakan penyalahgunaan tanda halal juga adalah kesalahan jenayah syariah, Datuk Seri. Ya, betul. Okey, ada ya, satu lagi persoalan yang lebih menarik di kalangan masyarakat kita sebenarnya. Okey, kita dah tahu dah. Okey, amar makruf nahi mungkar. Kalau tengok berbagai kesalahan jenayah syariah yang kita dah perdengarkan tadi dan kita faham. Ya. Okey, tapi persoalannya kalau kita kesalahan sivil dan sebagainya, kita tahu pergi lapor pada polis, mungkin pergi kepada peguam dan sebagainya. Tapi dalam kes-kes sebegini, kita nampak kesalahan tu kepada siapa yang seharusnya kita pergi untuk mendapatkan tindakan yang cepatlah. Kita kalau jika sekiranya berlaku kesalahan di bawah jenayah syariah ni, apa yang perlu kita buat ialah membuat aduan kepada pejabat agama. Pejabat agama dia ada jabatan ataupun bahagian pendakwaan, bahagian penyiasatan. Mereka akan membuat penyiasatan. Selepas itu jika didapati terdapat kes ataupun pelanggaran ataupun wujud suatu elemen jenayah syariah yang berlaku, maka mereka akan membuat satu dakwaan. Mereka akan mendakwa pihak-pihak yang berkenaan ke mahkamah. Dan kes tersebut akan dibawa oleh pendakwa syar'i. Jadi pendakwa syar'i akan membawa kes tersebut dan kes tersebut akan dibicarakan di mahkamah, di mana hukuman akan dijatuhkan oleh hakim yang membicarakan kes tersebut. Okey, Datuk Seri, mungkin ini juga nak menjadi persoalan ramai dalam kalangan penonton dan juga masyarakat kita. Kadang-kadang kita lihat ada juga dalam kalangan individu-individu ini yang beragama Islam tetapi kadang-kadang mempersendakan agama, yang ada kalanya mengatakan nak keluar agama lah dan sebagainya. Dan apakah tindakan yang boleh dilakukan terhadap individu-individu ini dan bagaimana pula cara masyarakat ini sebenarnya untuk mengekang, bagi mengelakkan jenayah sebegini daripada terus berleluasa. Ya, berleluasa. Silakan Datuk Seri. Okey, tindakan yang berbentuk suatu ugutan, bila mana mereka ni dihadapkan ataupun dituduh melakukan suatu kesalahan di bawah undang-undang jenayah, kesalahan jenayah, mereka kadang-kadang membuat ugutan ataupun mendakwa bahawa mereka bukan lagi seorang Islam. Dan mereka, bila mereka membuat dakwaan sebegitu, mereka beranggapan bahawa mereka tidak terikat dengan peraturan undang-undang ataupun hukum syarak ataupun apa-apa tindakan mahkamah di mahkamah syariah boleh dikenakan terhadap mereka. Sebenarnya itu adalah satu kesalahan di bawah kategori akidah. Kalau kita didakwa, terdapat kesalahan yang kita lakukan, untuk mengelak daripada kita didakwa di mahkamah syariah, maka kita membuat satu ugutan ataupun kita membuat satu dakwaan bahawa kita ni bukan lagi Islam. Jadi kita tak terikat dengan peraturan mahkamah syariah. Sebenarnya itu adalah satu kesalahan. Jadi untuk mengelakkan perkara ini berlaku, kita boleh membuat satu laporan kepada pejabat agama. Dan pejabat agama melalui bahagian pendakwaan, melalui bahagian penyiasatan akan membuat siasatan, dan jika wujud kesalahan tersebut maka mereka akan didakwa di mahkamah. Okey, baik Datuk Seri. Mungkin saya ringkas juga kita boleh terangkan kepada penonton tentang kadar hukuman untuk jenayah mahkamah kesalahan jenayah syariah ni. Okey, kalau kesalahan jenayah syariah ni kita guna formula 356. Okey, apa itu 3? 3 itu ialah 3 tahun penjara. Ini maksimum lah, maksimum. Okay. Maksimum 3 tahun penjara. Apa itu 5? 5 ialah denda sebanyak RM5,000. Itu tahap maksimum yang dikenakan. Maknanya katakanlah kesalahan itu adalah kesalahan yang paling berat, maka itulah had maksimum hukuman, RM5,000. 3 tahun penjara, RM5,000. Dan apa itu 6? Kita kata 3, 5, 6. Apa itu 6? 6 itu ialah 6 kali sebatan. Jadi kesalahan tadi itu, hukuman tadi itu adalah mengikut jenis kesalahan. Jadi itu adalah yang paling berat, yang paling maksimum, yang mana hakim berbidang kuasa boleh memberikan hukuman yang paling berat, kita kata 356 itu. 356. 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan juga 6 kali sebatan.
Okey, Datuk Sri. 6 kali sebatan. Okey, jadi ini adalah kesalahan jenayah syariah. Tetapi adakah perbezaan sebat mahkamah syariah dengan sebat mahkamah sivil ni? Ya, memang ada mempunyai beza yang begitu besar. Sebab kita kena faham bahawa tujuan ataupun objektif hukuman dalam konteks jenayah syariah ini ialah untuk sebenarnya mendidik masyarakat untuk tidak melakukan kesalahan, Jadi sudah tentu terdapat perbezaan yang besar antara sebatan syariah dengan sebatan di mahkamah sivil. Okey, baiklah. Datuk Sri, di penghujung perbincangan kita hari ini, mungkin daripada apa yang kita bawakan, ulasan topik kita pada hari ini, sedikit sebanyak kita nak memberi pendedahan dan juga pendekatan kepada seluruh ahli masyarakat untuk kita memahami sedikit tentang apakah yang dikategorikan sebagai jenayah syariah ini dan juga peranan kita sebagai masyarakat untuk memastikan bahawa kita dapat mengekang daripada jenayah syariah ini terus berleluasa. Kalau mungkin ada pesanan-pesanan yang ingin dikongsikan oleh Datuk Sri dari segi bantuan, cara untuk mereka pergi mengadu dan sebagainya di penghujung perbincangan kita ini. Dan hikmah undang-undang Islam di negara kita ni. Okey, saya percaya bahawa jika kita mendapat penjelasan yang lebih jelas berkenaan dengan kesalahan-kesalahan jenayah syariah ni, insya-Allah masyarakat kita akan terdidik. Salah satunya ialah dengan cara kita membuat kajian, kita banyakkan membaca, dapatkan pengetahuan. Macam yang saya sebut tadi itu, tidak ramai di antara kita yang tahu bahawa rupanya di mahkamah syariah pun ada juga membicarakan tentang kes-kes jenayah. Dan sekiranya kita melihat sesuatu perkara jenayah telah berlaku, maka kita hendaklah segera membuat aduan kepada pihak yang berkenaan, terutama sekali kepada pihak pejabat agama. Jadi, dan mereka akan membuat tindakan susulan. Baiklah. Baik, kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Datuk Sri Amli Embong, seorang peguam syar'i bersama dengan kita di Wanita hari ini untuk terus memberi penjelasan tentang jenayah syariah di negara kita. Terima kasih sekali lagi Datuk Sri. Assalamualaikum. Terima kasih Farin, terima kasih Fiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Dan Farin, kita harapkan daripada perkongsian perbincangan kita ini yang kalau sebelum ni kita mungkin rasa ragu-ragu ataupun kurang pasti ataupun kurang faham, sedikit sebanyak dapat memberilah penjelasan tentang apakah yang dikategorikan sebagai jenayah syariah ini, dan ada terdapat pelbagai kategori-kategori sebenarnya yang digunakan pakai dalam jenayah syariah ini. Jadi kita harapkan topik kita pada hari ini dan penjelasan daripada Datuk Sri sebentar saja tadi telah memberi pencerahan kepada kita tentang undang-undang jenayah syariah di negara kita. InsyaAllah. Baik, kita akan berehat seketika kerana selepas ini pastikan anda terus bersama kami kerana Fiza Sabjahan akan bawa kita ajak makan-makan. Lapar tak? Betul. Okey, jadi kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Tu dia, mungkin ramai dah terliok tengok tu tadi tu, kambing perap Pak Mat Western. Okey, hari ini kita bersama dengan Puan Ira Azira selaku penasihat pemasarannya. Ya, saya. Dan juga Puan Syafiqah Alifah selaku master stokisnya. Betul. Okey, bagi mereka yang tinggal di utara mungkin dah biasa dengar tentang Pak Mat Western ni ataupun PMW, tapi mungkin kita nak kongsikan juga dahulu kepada penonton-penonton wanita hari ini, kalau boleh dikongsikan Puan Ira bagaimana asal usul cerita Pak Mat Western PMW ni. Kalau kata nak cerita dia, salam kenal daripada saya Ira Azira. Dan kat sini Ira nak bagi tahu Pak Mat Western dah orang kata dah 9 tahun di pasaran dan orang kata kedai dia bermula daripada kedai sekecil-kecil kedai sampai sekarang dah ada HQ, dah ada sampai 2, 3, 4 cawangan dan nama Pak Mat Western sendiri dah ada orang kata dah menempatkan nama lah dekat dalam laman media sosial. Tapi untuk orang-orang dekat dalam ni semua yang mana tak tahu lagi pasal Pak Mat Western. Pak Mat Western ni yang
yang mana yang rasa dia punya resepi, sebab yang paling top dia adalah grill, dia punya chicken chop dia punya meatball dia memang sangat-sangat puas hati. Sebab apa? Dia punya kuantiti dia tu yang sangat banyak dengan harga dia yang sangat-sangat berpatutan. Harga dia sangat-sangat murah. Jadi yang mana belum lagi try dengan Pak Mat Winston ni, wajib try and mesti try. Sebab apa? Daripada kami bermula start berniaga dan kami membuatkan orang kata kambing perap ni semata-mata untuk customer kami yang datang kepada Pak Mat Winston ni. Maknanya kalau kata macam contoh, ada yang daripada Singapura, ada yang daripada Johor. Macam kita punya master stokis ni daripada Johor. So dia mai dari jauh-jauh, tiba-tiba nak makan sedap. Lepas tu nak mai lagi tu jauh dah kan. Jadi dia beli kambing perap ni untuk bawa balik ke rumah. Tetapi yang bestnya sekarang ni sangat-sangat seronok bila kata Pak Mat dah masuk ke pasaran, orang kata pasaran online. Jadi ramai sangat yang dapatkan kambing perap Pak Mat ni tanpa orang kata tak risau dah. Duduk kat Johor ke Melaka ke Singapura ke semua kita boleh post. Baiklah, tapi nak tahu jugalah kenapa agak-agaknya lah PMW ataupun Pak Mat Winston ni menjadi pilihan ramai pelanggan sampai ada yang sanggup beratur panjang tu kan nak dapatkan makanan-makanannya. Betul. Dia memang sangat-sangat sedap. Daging dia tu lain. Selalunya yang peliknya ramai yang tak makan kambing tapi bila makan saja kambing perap Pak Mat ni dia boleh makan. Dan rasa dia kambing daging yang lembut. Daging tu kita ambil daripada New Zealand dan orang kata daging yang berkualiti. Dia punya orang kata daging tu saja dia ada 500 gram dan dia punya tanpa perap dia 500 gram tanpa perap, tapi bila dah perap tu dia jadi 650 gram ke atas. Jadi berbaloi-baloi kalau kita dapatkan. Macam kalau kata satu rumah ni nak makan sangat-sangat jimat. Sebab apa? Dalam satu paket ni boleh makan 3 ke 4 orang. Tadi dah kongsikan macam mana tercetusnya idea sebab ialah bila tetamu ataupun pelanggan datang nak bawa balik ke rumah sebagainya, itulah tercetusnya idea buat kambing perap Pak Mat ni kan. Ya, betul. Kemudian nak tahulah juga dalam keadaan pandemik sekarang ni adakah ia tetap memberi kesan terhadap perniagaan kambing perap ini? Kebetulan masa kami buat Pak Mat Winston ni, kami keluarkan sebulan sebelum PKP. Kami buat keluar ni untuk tetamu-tetamu yang nak beli nak bawa balik kambing perap ni. Tetapi terjadinya PKP dan kami mendapat orang kata permintaan yang sangat-sangat luar biasa. Pakat nak sebab ramai yang tak boleh mai makan dekat kami punya orang panggil kedai. Dan masa tu Pak Mat mendapat lonjakan daripada semua customer dia satu Malaysia yang meminta Pak Mat untuk keluarkan kambing perap ni secara lebih besar. Dan alhamdulillah mendapat sambutan yang luar biasa. Seluruh orang kata semenanjung Malaysia ni semua tempat dah rasa kambing perap Pak Mat. Baiklah, kita nak tahu pula dari segi harga dan juga cara penyediaan kambing perap ni. Ya Allah, sangat-sangat berbaloi. Kalau kita tengok kat sini depan ni, harga dia RM35 untuk satu paket. Dan satu paket ni dia ada 4, kadang ada 3. Saya tak boleh janjilah dalam ni ada berapa. Sebab dia ikut gram. Dia ada 500 gram untuk daging sahaja dan kita ada 650 gram kalau sekali dengan perapan. Dan dia punya rasa yang magicnya, orang yang tak makan kambing pun dia boleh makan kambing sebab tak ada bau kambing langsung. Dan dia rasa kambing yang daging yang sangat lembut. Dan kambing perap Pak Mat ni adalah kambing yang kena dengan tekak Ira. Ira ni mulut orang Kedah. Mulut yang orang kata makan sambal belacan. Tak reti nak makan western-western ni. Tapi bila kena saja dengan kambing perap Pak Mat, ya Allah, setiap minggu wajib makan. Yang terakhir sekali, mungkin dengan harganya RM35 untuk 500 gram. Betul. Pesanan terhadap penonton-penonton yang teringin nak dapatkan kambing perap PMW ini. Silakan. Alright, yang mana penonton-penonton yang nak dapatkan, jadi macam master stokis kita ni, dia macam-macam reward dia dah dapat. Dia dah dapat iPad, dia dapat freezer, dia dapat macam-macam daripada Pak Mat Winston. Dan kami memerlukan lebih ramai lagi agent and stokis untuk bersama-sama dengan Pak Mat Winston untuk menjadi stokis dan master stokis kami. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Ira Azira selaku penasihat pemasaran produk sejuk buku kambing PMW. Betul. Dan juga kita bersama dengan Puan Syafiqah Alifa, master stokis daripada PMW. Jadi jangan lupa kalau nak dapatkan kambing produk sejuk buku kambing perap PMW ni, bolehlah hubungi tadi di nombor yang tertera di kaca TV. Baiklah, kita nak berehat dahulu seketika. Pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Happy birthday! Jimmy, tahu tak sekarang
Keberanikan McDonald's ada menyediakan package party di rumah. Ya ke Nadia, macam mana nak order tu? Buka saja aplikasi McDonald's, pergi ke Parties at McD, klik Parties at Home dan pilih package A dengan harga RM100 atau package B dengan harga RM150. Dalam hantaran terus ke rumah, tak perlu keluar. Kita boleh celebrate birthday party dalam rumah kita. Seronoknya. Memang seronok. Bukan itu sahaja, malam McDonald's juga akan memberikan birthday party accessories secara percuma dan juga hadiah Big Mac Lunchbox Limited Edition. Wow. Jadi kepada anda yang berada di rumah, tunggu apa lagi tu? Muat turun aplikasi McDonald's sekarang dan pesan segera package party di rumah. Setiap pesanan anda akan dihantar ke rumah dengan menggunakan Mac Delivery. Betul tu. Tak perlu keluar. Kekal selamat dalam rumah anda. Ingat, semuanya hanya di hujung jari anda. Baik, Fiza, kita dah sampai ke penghujung siaran kita pada hari ini dan kami akan kembali pada hari esok dengan satu topik yang sangat menarik, iaitu besar kesilapanku, besar lagi keegoanmu. Itu lagu Nurhaliza. Oh, bukan eh? Okey. Esok kita nak kongsi kita tentang satu lagi topik, iaitu ekonomi isteri lebih tinggi, calar ego suami. Calar tak? Betul ke? Mungkin ada yang berpendapat begitu. Mungkin ada kata ekonomi isteri lebih tinggi tu lagi bagus. Ya ke? Tapi itulah perlu juga ada keseimbangannya lah kan. Sebab macam mana pun tingginya status atau pangkat seorang isteri tu, di rumah dia tetap Seorang isteri. Tapi nak tahu dengan lebih lanjut, kita kena tunggu esok. Kalau saya bagi sayang isteri saya. Kita berjumpa lagi esok. Itu saya dengan penerbit saya cakap. Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Wanita hari ini.